Okay, so sekarang ni kita nak tunjukkan contoh macam mana kita nak interface item ni cara nak pasang detail dan juga dia punya kod. Kemudian saya cerita, hari ni memang nak cerita Arduino Nano secara superficial ya, dan juga macam mana dia punya function dia nanti . So function yang saya gunakan is basically kita nak recordkan lah kita punya apa yang dipanggil sebagai data . Ni data kita kan tadi. Sebenarnya kita tahu kita ada data yang menunjukkan temperature dan humidity. Saya tutupkan lampu supaya kita tak silau lah. Dan saya dah pasang juga yang berkelip-kelip ni. Kalau anda perasan, ini adalah Bluetooth ya. Yang anda nampak berkelip-kelip ni adalah Bluetooth. So Bluetooth ni basically akan tolong kita untuk hantar data ke kita punya apa yang dipanggil sebagai smartphone . Tujuan dia adalah untuk membuat recording of the data . Sebab kita tahu bahawa pekerjaan kita ni kadang-kadang memerlukan apa yang dipanggil sebagai, sekejap ya, sambungkan external lamp. Kadang-kadang kita memerlukan alat lah untuk mengukur, dan alat-alat yang kita nak ukur ni bolehlah direkodkan untuk tujuan kita membuat penganalisaan lanjutan di makmal ataupun di pejabat nanti lah. So cara dia adalah basically anda dah ada anda punya Arduino on. Anda dah ada anda punya sensor. Ni nanti kita akan belajar lah macam mana nak buat connection dia. Ni sensor dia. Okay, dan kemudian kita akan basically gunakan satu apps lah yang dipanggil sebagai serial Bluetooth. Ni serial Bluetooth . Anda boleh pergi dekat dalam Google Play Store ni. Anda boleh carilah serial Bluetooth. Serial Bluetooth. Okay, dia ada banyak contoh serial Bluetooth terminal. Tapi saya suka yang warna kuning ni yang dipanggil sebagai Kai Morik . Tujuan dia sebab dia simple dan dia boleh membantu anda untuk merekodkan data sebanyak-banyaknya, sebab dia akan rekodkan data pula dalam bentuk CSV. CSV ni adalah data-data ringkas lah, comma separated value yang boleh kita rekodkan bagi tujuan penganalisaan data kemudian. Okay, bagi saya keizinan sekejap untuk zoom out little bit so that kita boleh nampak lah cerita kita hari ni. Okay, saya zoom out sikit. Okay, pertamanya kita perlu sambungkan kepada kita punya HC05 ni, dan kita punya interface dah. Yang sebelah sini kita ada apa yang dipanggil sebagai button. Ini button ni adalah untuk kita connect . So kita akan connect sekarang. So kita akan cakap serial Bluetooth want to turn on Bluetooth, kita allow. Kemudian dia akan turning on Bluetooth. Kalau anda tengok kat sini dia ada tulis connecting dan ada tulis connected. So bila dia dah connected, semua bacaan ni telah berjaya di capture secara wireless ke dalam smartphone kita. Dan bagusnya even anda pergi ke menu untuk menjawab telefon dan sebagainya, interface berkenaan masih lagi berjalan lah basically. Yang ni. Serial Bluetooth ni masih lagi berjalan ya. Dia tidak ada masalah lah. Okay. Melainkan anda tuan-tuan dan puan-puan sekalian membuat disconnection lah, ataupun kita disconnectkan dia, maka dia akan terputus lah dia punya hubungan dengan kita punya sensor tadi. Okay, itu baru yang pertama. Basically kita hanya nak tengok data kan. Ada lagi keadaan di mana kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan mungkin nak rekodkan data ni. So nak rekodkan data ni paling mudah adalah kita menggunakan 3 dot dekat sebelah atas ni. Yang ni ya, kita tekan dan dia akan ada cadangan seperti data. Kita boleh klik pada data dan kita boleh tekan apa yang dipanggil sebagai log. Okay, saya zoom sikit. Ni kita boleh tekan log. Okay. So bila anda tekan log, dia akan ada bagi notation di bawah tu, start logging, something like that. Dan dia akan simpanlah data ni dalam bentuk CSV file. CSV file di dalam phone kita. Jadi jika anda membuat investigation ini selama 8 jam, selama 6 jam di tempat-tempat yang berbeza, jadi dia sangat praktikal lah sebab anda tak perlu menulis lagi dah data-data ni dalam kertas. Anda boleh rekodkan terus temperature and also relative humidity punya value ni di dalam kita punya bahan ataupun di dalam kita punya sensor lah. Dan kalau anda perasan dekat sebelah kiri ni, okay, sorry saya buka sikit, mungkin terlampau terang sangat cahaya ni sampai anda rasa silau. Saya alihkan sekejap. Okay, kalau anda perasan dekat sini kita ada juga
sensor ya, yang berkaitan dengan potentiometer dan juga LDR, light dependent resistor. So kalau saya tutup light dependent resistor ni, anda akan perasan sekejap lagi nilai LDR kita ni akan meningkat lah ni, nilai LDR ni, LDR double dot ni kita akan tutup. So sekejap lagi dia akan ada berlaku perubahan lah. So tu nampak LDR menjadi 1, 3 dan sebagainya. Itu adalah basically nak detect intensity of the light, cahaya ya. Kat sini pun ada switch. So kalau kita tak nak pakai, kita boleh tutup. So sensor ni tak berfungsi lah. So dalam sensor ni basically dia bagi 5 volt dan kita letak sensing device. So dia akan berlakukan sesuatu tindakan lah untuk mengukur value tu tadi. Value tu memang tak represent apa-apa sebab kita tak buat lagi computational element. Computational element ni maknanya kita tak cakap bacaan sekian menunjukkan lux berapa. Itu kita kena buat setting dan calibration lah. Semua buat dekat dalam brain Arduino Nano kita ni. Okey, yang ini adalah potentiometer pula. Kalau kita naikkan potentiometer ni, ini saya kata tadi nilai ADC, analog digital converter kita akan jadi 1021. Ni dah paling habis ni saya pusing. So kalau saya pusing lagi, dia akan mengurang. So anda boleh nampak 900, 800 dan semua maklumat ini memang sedang direkodkan secara live. Via Bluetooth communication ya, Bluetooth. Nampak tak ada sambungan pun nanti jangan kata saya sambung pakai wire ke apa, tak ada. Memang pakai Bluetooth. So ini adalah contoh interface yang kita akan pelajari dan buat. Okey, tadi ada disconnection sikit, saya dah tersalah tekan saya mohon maaf. Okey. Bila berlaku troubleshooting macam ini memang standard lah. Dia akan kata ada connection fail dan sebagainya. So one of the reason is because the wire is touching here and there and then it's become not reliable anymore, but it's still okay. So kita akan stop logging. Okay, kita boleh try refresh balik. Ni memang normal, terutama apabila kita interface dalam kawasan yang limited ni. Okay, so saya boleh check balik saya punya device ada tak bersambung dengan HC05. Ya, dia bersambung dan saya boleh buat connection semula lah. Kalau berlaku, kalau kita memang interface dia secara manual without any interruption, dia tak akan terjadi masalah lah ya. Tapi yang ini tadi sebab saya bergerak ke sini ke sana, ke sini ke sana, adalah sikit kan gangguan-gangguan tu standard lah. Okay, so inilah contohnya apabila anda nak membuat data logging menggunakan Arduino. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan, terutama kepada pengamal-pengamal kesihatan persekitaran di luar sana, anda telah mempunyai satu idea lah bagaimana kita nak merekodkan data kita ketika kita membuat pemantauan. Tak kira lah pemantauan kita tu sejam, 2 jam, 10 jam, 15 jam sekalipun, kita boleh pantau menggunakan all these devices secara elektronik yang telah dikalibrasi dan ditentukurkan menggunakan bahan yang bagus dan betul bacaannya. Kemudian kita boleh hantar kepada klien, kepada sekolah, kepada kedai makan, kepada shopping mall yang kita tengah pantau indoor air quality dia ya. So ini baru salah satu contoh penggunaan sensor temperature dan juga relative humidity. InsyaAllah dalam video-video yang akan datang saya akan ceritakan lagi menggunakan menggunakan cara-cara interface yang lain. Okay, ini contoh. Bila kita rasa tak praktikal, maka ada kemungkinan anda boleh gunakan SD card. SD card ni pun murah je, bawah RM5 je nak interface dia. Maksudnya body dia ni tak termasuk SD card lah. Ni bawah RM5 anda boleh belilah. Kemudian anda boleh sambungkan menggunakan SPI communication. Ni tadi saya cakap SPI yang tadi kita belajar tentang dipanggil sebagai I2C kan. Yang ini adalah SPI. So anda boleh nampak dekat situ kita ada CS. CS adalah stand for chip select ataupun SS tadilah iaitu D10. Kemudian kita ada SCK. SCK itu dekat D13. Kemudian kita ada MIZO dekat 11, MIZO dekat 12. So VCC itu dekat 5 volt, ground dekat ground. So hanya kita tahu benda-benda ni dan kita boleh buatlah satu device. Ni contoh. Anda boleh buat satu connection menggunakan perf board. Kita boleh solder siap-siap mana SPI, mana I2C kan. Ni contoh lah. Buat prototyping ni panggil prototyping. Kita akan buat pada kita punya breadboard. Kemudian kita dah confident dia punya sambungan-sambungan dia. Walaupun sambungan ni nampak macam mengarut kan. Bersegabut ni. Tapi nanti dia last sekali akan jadi macam ni. Cantik je. So kita basically akan letak Arduino kita dekat atas.
Okay, kemudian kita akan interface lah dengan sensor-sensor kita. Contoh yang ini kan, ni ada 6 connection ni akan pergi ke SPI lah. Yang ni ada 4 kan. 4 ni akan pergi ke I2C. Contoh I2C LCD lah. Lagi satu ni nanti akan sambung dekat SHT21 sensor ni. Okay. Kemudian yang lagi satu nombor 4 ni, 4 lubang ni mungkin akan kita masukkan ke kita punya Bluetooth. Macam tu. So, kita dah ada satu package lengkap Arduino ber-Bluetooth, apa nama ni, Allahumma salli ala Muhammad. Apa nama ni? Allahumma salli ala Muhammad. Bersambung dengan kita punya this one also. Apa nama, SD card SD card. Okey, itu saja video setakat ini. Maaf dah gelap, ada masalah teknikal sikit tadi. So secara umumnya mari kita recap lebih kurang tentang kita punya pembelajaran hari ni. So kita dah belajar apa itu yang dipanggil sebagai Arduino Nano, dan Arduino Nano ni ada digital pin, ada analog pin, dan ada terlebih juga analog pin dia ni, ada A6, A7. Kalau Arduino Nano dia sampai A5 je kan. Tapi Arduino Nano ni dia terlebih, dia ada A6 dan A7. Kemudian kita ada digital pin daripada D2 sampailah D13. Kita ada connection I2C pada A4 dan A5. Kemudian kita ada SPI communication menggunakan D10, 11, 12 dan 13, iaitu SPI for chip select CS atau SS. Kemudian kita ada MOSI, MISO 11, 12 dan kita ada SCK 13. So itu contoh-contoh yang anda nak interface lah, dan kita ada UART in dan UART out menggunakan RX dan TX. Ini adalah bagi serial communication. So secara umumnya kita telah pelajari banyak benda dah mengenai Arduino Nano dan juga contoh-contoh aplikasi yang kita boleh gunakan dalam pemantauan kesihatan persekitaran pada kerjaya anda, dan masing-masing punya aplikasi lah, termasuk juga untuk buat home automation ataupun dipanggil sebagai smart home. Alright, sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. InsyaAllah pada video yang akan datang saya akan tunjukkan kepada anda semua cara-cara nak menggunakan kaedah Wi-Fi pula. Yang ni tadi saya demo basically untuk kaedah Bluetooth. Nanti insyaAllah pada video akan datang kita belajar macam mana nak gunakan kaedah Wi-Fi supaya data kita boleh di-collect secara Wi-Fi. Secara Wi-Fi, wirelessly di dalam internet. Okey, saya tunjukkan contoh teaser dia supaya anda boleh bayangkan apa yang sedang saya ceritakan ni. Anda boleh pergi ke link berikut io.adafruit. Okey, saya telah ada account Adafruit dan saya telah buat set up menggunakan sensor yang berkenaan dan juga ESP32. Ini teaser lah. Nanti kita cerita lagi minggu depan lah insyaAllah. Kita akan bersiaran tiap-tiap minggu sebelum solat Zuhur insyaAllah. Itu planning dia. Until anda semua get motivated and an idea macam mana nak buat interface lah with all these microcontroller. Baik, mari kita tengok contoh kajian ataupun dashboard yang saya telah buat. Okey, maafkan saya. Ada kesilapan sikit. Okey. Login lagi sekali. Okay, ni teaser saja. Kita akan cerita macam mana contoh nak interface benda ni minggu depan. Alright, so kalau anda tengok dekat sini, kita ada dashboard. So saya telah buat dashboard yang dipanggil sebagai temperature, pressure dan altitude. So sekarang dah pukul 1.11 petang. So sedang dimonitornya apa yang dipanggil sebagai temperature di bilik saya. Ni dalam bilik yang tempat saya tengah buat video live ni. Kemudian kita ada temperature, kita ada altitude dan kita ada pressure. Semua ni telah di-interface bersama dengan ESP32 dan di-report pantaukan secara 5 minit sekali. Setiap 5 minit dia akan keluarkan bacaan lah. Cuma saya keluarkan bacaan temperature sahaja sebab dia yang lebih relevan kepada dynamic change of my room temperature. So kalau anda perasan dekat sini kita ada value daripada kita punya temperature dan juga humidity dan juga lain-lain. So mari kita tengok contoh lah feed saya. Feed ni adalah kita punya data lah yang telah kita collect kan. So ini contoh data kita. Ni temperature ada spike ni sebab ada gangguan internet lah. So basically dia ada disconnection. Dia tak boleh baca. Kemudian yang lain semua adalah basically a smoothing lah. A smoothing idea of the temperature reading based on whatever being captured by our microcontroller and then publish into the IO Adafruit website. Okay. So saya harap itu dapat memberikan penambahan minat kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam membuat interface
apa yang dipanggil sebagai IoT project ataupun microcontroller, sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu dan juga masa yang lebih kurang sama untuk membincangkan tentang bagaimana kita buat circuit ni. Tadi kita cerita Arduino Nano je kan. Minggu depan kita buat live pula macam mana saya interface benda ni A to Z untuk yang projek Bluetooth. Dan kita bagi juga sikit introduction macam mana nak buat projek menggunakan apa yang dipanggil sebagai wireless. Okay, ada banyak lagi exploration of this particular field dan knowledge ni, walaupun saya bukan seorang jurutera, tapi saya galakkan tuan-tuan dan puan-puan explore kerana dia adalah sangat bagus dan ilmu ini adalah milik Allah SWT. Semoga ia bermanfaat untuk semua. Sehingga kita berjumpa lagi. Jika anda rasa video ni bagus, anda tolong share kepada kawan-kawan semua. Bagi semua orang tahu zaman-zaman pandemik ni ada banyak benda yang kita boleh buat untuk membantu bidang, terutama bidang kesihatan lah, dalam nak improve our quality of health. Right? Bila kita dah improve quality of health, insyaAllah kita akan selamat, sihat dan mudah nak beribadat kepada sang yang satu, iaitu Allah SWT lah. Alright, sehingga kita berjumpa lagi ya tuan-tuan dan puan-puan dan yang dikasihi sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semuanya. Sekian.